Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Nota Bijak bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 4. Kali ini kita akan membincangkan tentang unit 11 Sayangi Diri dengan tajuknya Pengantunan Seksual Kanak-kanak. Subtajuk bagi perbincangan kita pada kali ini adalah Katakan Tidak Secara Berhemah. Bersama saya, Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 7.1 Kemahiran Kecekapan Psikososial untuk menjaga keselamatan diri. Manakala standard pembelajaran kita adalah 7.1.3 Mengaplikasikan cara mengelak daripada pengantunan seksual kanak-kanak. Isi pembelajaran kita pada kali ini akan merujuk halaman 92 buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 4. Mari kita baca bersama-sama apakah yang tertulis pada buku teks kamu di halaman 92. Kamu boleh mengelakkan pengantunan seksual kanak-kanak dengan berkomunikasi secara berhemah tetapi tegas seperti contoh di bawah. Perbincangan kita nanti akan merujuk sepenuhnya pada halaman 92 di mana terdapat beberapa situasi pengantunan seksual kanak-kanak dan bagaimana kita boleh berkomunikasi untuk mengatasinya. Jadi, perbincangan kita nanti fokus bagaimana untuk mengaplikasikan cara mengelak daripada pengantunan seksual kanak-kanak. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, suka cikgu untuk mengingatkan kamu semula tentang maksud pengantunan seksual kanak-kanak. Pengantunan seksual kanak-kanak ialah hubungan emosi yang terjalin antara orang dewasa dengan kanak-kanak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepercayaan mereka bagi tujuan melakukan perbuatan berunsur seksual ke atas kanak-kanak tersebut. Untuk perbincangan seterusnya, cikgu mahu kamu merujuk sepenuhnya pada halaman 92 buku teks kamu. Kita akan membincangkan satu persatu situasi yang telah diberikan di buku teks kamu, iaitu tentang bagaimana cara kamu boleh mengelakkan pengantunan seksual kanak-kanak. Ini adalah situasi pertama di mana kelihatan seorang dewasa sedang mengajak kamu makan atau minum secara bersendirian. Kebiasaannya, kita tidak mengesyaki apa-apa apabila seseorang yang kita kenali mengajak kita makan. Sebenarnya itu adalah salah satu cara seseorang itu mahu rapat dengan kita. Jika kita mengesyaki sesuatu niat yang tidak baik ada pada orang itu, sebaiknya kita segera menolak dengan memberikan alasan yang munasabah agar dapat mengelakkan kita daripada terlibat dengan pengantunan seksual kanak-kanak. Cuba kita lihat apakah alasan yang diberi oleh kanak-kanak tersebut untuk menolak pelawaan wanita dewasa tersebut. Terima kasih, saya sudah makan.
kelihatan kanak-kanak itu menggunakan bahasa yang berhema untuk menolak perlawanan wanita tersebut. Itu adalah salah satu cara bagaimana kamu boleh menolak perlawanan daripada seseorang yang cuba mengajak kamu atau minum secara bersendirian. Seterusnya, mari kita lihat pula situasi yang kedua yang terdapat di halaman 92 buku teks kamu. Pada situasi ini, kamu telah diberi hadiah atau barangan tanpa sebab tertentu oleh seseorang yang kamu kenali. Salah satu cara untuk menarik perhatian kanak-kanak ialah dengan memberikan pelbagai hadiah. Kanak-kanak mudah percaya kepada seseorang apabila diberi hadiah dan selalu diberi kata-kata pujian. Pada masa yang sama, kamu perlu berhati-hati dengan tidak menerima hadiah tersebut apabila kamu mengesyaki orang itu mempunyai niat yang tidak baik. Seeloknya, tolak pemberian tersebut dengan baik dengan memberikan alasan yang munasabah untuk menolak pemberian tersebut. Mari kita lihat apakah jawapan ataupun kata-kata yang diberi oleh kanak-kanak itu untuk menolak perlawanan hadiah daripada lelaki tersebut. Terima kasih, tetapi ibu bapa saya tidak membenarkan saya menerima hadiah tanpa pengetahuan dan kebenaran mereka. Ya, itu adalah salah satu cara bagaimana kamu boleh menolak hadiah yang diberi dengan cara yang berhemah. Mari kita lihat pula situasi ketiga yang terdapat di buku teks kamu di halaman 92. Ini adalah situasi ketiga di mana seseorang telah mengajak kamu untuk keluar dan bertemu secara bersendirian. Orang dewasa yang ada niat jahat sentiasa akan mencari peluang untuk mendekati kamu dan seboleh-bolehnya akan mencari peluang bersendirian dengan kamu. Walaupun dia mungkin seseorang yang kamu kenali, namun sekiranya kamu ada mengesyaki yang dia mempunyai niat yang tidak baik terhadap kamu, maka elakkan untuk keluar bersendirian bersama dengannya. Berilah apa sahaja alasan untuk mengelakkan keluar bersamanya. Katakan dengan tegas tetapi berhemah. Mari kita lihat contoh kata-kata yang digunakan oleh kanak-kanak tersebut untuk menolak ajakan daripada lelaki itu untuk mengajaknya keluar dan bertemu secara bersendirian. Minta maaf, saya tidak boleh keluar tanpa pengetahuan dan kebenaran ibu bapa saya. Ini adalah salah satu alasan yang boleh kamu gunakan sekiranya kamu ingin menolak ajakan seseorang yang mahu keluar bersama kamu secara bersendirian. Seterusnya kita akan lihat situasi keempat, iaitu situasi yang terakhir yang terdapat di buku teks kamu. Mari kita lihat apakah situasi tersebut. Dalam situasi ini, seseorang telah mengajak kamu bermain bersama-samanya secara bersendirian.
Kanak-kanak memang suka bermain, lebih-lebih lagi bersama dengan seseorang yang mereka kenali. Walau bagaimanapun, sekiranya kamu mula mengesyaki sesuatu setelah beberapa kali bermain dengannya, maka cepat-cepat fikirkan alasan yang munasabah untuk mengelakkan daripada terus bermain dengannya. Tindakan kamu itu pastinya akan menyelamatkan kamu daripada terlibat dalam pengantunan seksual kanak-kanak. Mari kita lihat apakah alasan yang telah diberikan oleh kanak-kanak tersebut untuk menolak ajakan daripada wanita itu untuk bermain bersama-samanya secara bersendirian. Minta maaf, saya terpaksa pergi sekarang. Abang dan kakak saya menunggu di sana. Dari kata-kata kanak-kanak itu, kita dapat lihat bahawa kanak-kanak itu mengatakan atau menolak pelawaan itu dengan secara berhemah. Jadi, itu adalah antara contoh kata-kata yang kamu boleh gunakan untuk menolak apa saja pelawaan yang cuba dibuat oleh seseorang yang mungkin kamu kenali tetapi kamu syak ada niat jahat di sebaliknya. Jadi, berdasarkan keempat-empat situasi tadi, cikgu harap kamu telah nampak bagaimana cara yang kamu boleh gunakan untuk mengelak daripada terlibat dengan pengantunan seksual kanak-kanak dengan mengatakan tidak secara berhemah. Sebelum cikgu mengakhiri perbincangan ini, cikgu ingin memberikan dua situasi kepada kamu untuk cuba kamu selesaikan dan cikgu mahu lihat apakah kata-kata berhemah yang kamu boleh sampaikan kepada seseorang yang cuba melibatkan kamu dalam pengantunan seksual kanak-kanak. Kita lihat situasi yang pertama. Seseorang yang kamu kenali mengajak kamu datang ke rumahnya ketika tidak ada orang lain di rumahnya. Ini adalah satu situasi yang cikgu mahu kamu cuba untuk elakkan daripada berlaku dan apakah kata-kata yang sesuai untuk kamu beritahu kepada orang itu di mana kamu cuba menolak ajakan tersebut secara berhemah. Jadi, kamu perlu mengisikan apakah tindakan yang akan kamu ambil dan apakah kata-kata yang mungkin kamu katakan kepadanya untuk menolak ajakannya secara berhemah. Kita lihat pula situasi yang kedua. Rakan abang kamu mengajak kamu untuk menonton wayang berdua bersamanya. Ini satu lagi situasi yang cikgu mahu kamu cuba untuk atasinya dan apakah mungkin kata-kata yang sesuai untuk kamu beritahu kepada rakan abang kamu itu supaya kamu dapat menolaknya secara berhemah. Jadi, kamu isikan di bahagian ruangan tindakan itu tentang apa yang akan kamu lakukan dan apa dia kata-kata yang mungkin kamu sampaikan kepada mereka yang cuba untuk melibatkan kamu dalam pengantunan seksual kanak-kanak. Latihan ini kamu boleh buat atau boleh tulis di buku latihan kamu nanti. Alhamdulillah, selesai sudah perbincangan kita mengenai tajuk pengantunan seksual kanak-kanak di mana kamu perlu mengatakan tidak tetapi secara berhemah. Perbincangan kita pada kali ini adalah menggunakan rujukan buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 4 halaman 92.
Semoga apa yang disampaikan tadi akan memberikan manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like video ini dan subscribe My Sana Sini channel. Bahan menarik, murid tertarik, pasti hasilnya terbaik. Semoga kita berjumpa lagi pada pembelajaran akan datang. Sekian, terima kasih.